Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, so untuk hari ini, Madam akan sama-sama buat dengan you eksperimen secara maya iaitu eksperimen 1 Basic Technique in Microscopy. Dan ada 3 learning outcome yang kita nak capai hari ini. Okey, yang pertama adalah to handle microscope properly. Actually, untuk the first objective ini, kita dah cover dalam kelas minggu lepas. Ataupun kalau mana-mana yang terlepas, actually you boleh tengok balik video, di mana kita tengok component of microscope, ada video by Madam Salihatun tu, dan juga video yang Madam sendiri ajar macam mana nak handle microscope dari segi nak angkat, nak operate dia, nak focus image dan macam mana nak simpan pun. Okay, so that part kita tak perlu lab report kan. It is a skill for you to learn. Okay, macam mana mula-mula kita akan letak slide, nak fokus macam mana dan sebagainya. Okay, walau bagaimanapun untuk lagi 2 learning outcome ini, to obtain accurate image dan calculate actual magnification. Okay, kita akan menggunakan 3 jenis slide hari ini. Okay, berdasarkan video tu dia akan tunjuk menggunakan 3 jenis slide. Walaupun you all tak dapat buat, tapi Madam akan tunjukkan apa bezanya supaya you boleh letak dekat dalam bahagian result untuk you punya lab report. Okay, dan yang ketiga adalah to calculate actual magnification. Ini pun kita sempat touch minggu lepas, so kita tak akan pergi deep. So you all dah boleh prepare, tapi untuk dalam lab report ni dia dah sediakan dah table yang you kena fill in jawapan untuk setiap actual magnification. Okay, so this is the first part. Okay, next. Okay, inilah dia eksperimen yang kita nak buat hari ni. Di mana dia kata untuk eksperimen 1.2, okay, 1.1 kita tak cover dah ya. Okay, boleh tengok daripada video macam mana nak operate microscope tu dari mula. Dari kita ambil daripada rak, okay, kita plug in apa yang kena make sure semua tu. Okay, kita nak fokus yang ni dulu. Okay, so bila you dah ada microscope di atas meja you, let's say, kalau dalam makmal biasanya Madam akan cakap, okay everybody go to microscope cupboard, okay take microscope, okay one each untuk setiap individu. So you all pun akan ambil, letak atas meja. Okay, dan Madam akan minta you ambil slide. Actually dalam makmal, biasanya kita akan sediakan 3 keping slide. Slide ni macam slide E ni lah. Okay, boleh nampak slide E ni? Okay, slide E ni dia akan tampal huruf E. Okay, guna selotip dekat atas slide. Slide kecil tu, dia tampal huruf E. Dan you akan nampak E tu macam you baca huruf E macam biasalah pada tulisan. Okay, dan slide yang kedua, okay, ini slide yang pertama. Okay, slide yang kedua, okay, this one the first slide. Slide yang kedua, sama juga. Dia taklah terus macam ni. Dia adalah sekeping slide. Di atasnya, dia akan tampal 3 keping benang. 3 bukan keping. 3 urat benang yang berbeza warna. Ini yang Madam jumpa kat internet. Contohnya, yellow, blue dan red. Okay, dia akan letakkan benang-benang tu dan you kena identify the position of benang itu. Okay, you akan tengok. Okay, adakah menggunakan mata kasar, macam susunan dia macam mana, tapi under mikroskop macam mana. Okay, dan yang ketiga, dia akan bagi you, okay, dekat atas slide ni adalah pembaris. Pembaris you all yang 15 cm tu, dia akan tangkap gambar, dia letak dekat atas mikroskop tu certain part, di mana setiap satu senggatan ni kita tahu dia adalah 1 mm. 1 cm 10 mm kan? Satu senggat tu 1 mm. So dia nak suruh kita tengok setiap gambar ni under, okay, objective lens punya power 2. 2 jenis objective lens. Okay, objective lens yang mana? Yang pertama yang 4x, yang kedua adalah yang 10x. Okay, 4x ni apa namanya hari tu? Ingat tak apa nama yang 4x? Okay, scanning objective lens. Okay, very good.
Madam tak boleh nak sebut nama siapa yang menjawab tu sebab Madam dah tak nampak lah. Siapa jawab tadi tu? Sebut nama tadi. Amir. Okey, tanya Amir. Betul. Okey, kalau 10 times, apa nama dia? Minggu lepas kita belajar. Lower power. Betul. Objective lens. Okey, guna dua ni je. Walau bagaimanapun, sebenarnya objective lens ada berapa anak-anak? Objective lens kat mikroskop ada berapa? Ni baru dua. Ada 4. Okay, so kita guna 2 power yang pertama sahaja untuk tengok. Sebab apa? Okay, dalam bab ini kita nak tengok apa? Kalau you tengok kat sini sekarang, kita nak obtain accurate image. Maknanya, this one kalau you tengok kat slide yang real, kita tengok menggunakan mata kasar. Oh, kita nampak macam biasa. Kita nak tengok under mikroskop apa jadi dekat dia. Okay, macam contoh, E ni. Okay, ini bukan E yang the 4 times tau. Ini E yang real life. Ini yang normal, naked eye kita panggil. Oh, sorry. Ini yang kita tengok menggunakan naked eye. Oh. Saya tak kunci that one. Okay. Dengan menggunakan naked eye. Okay. Slide ni, you akan nampak E ni. Naked eye tu maknanya you tak guna mikroskop lah. E tu sama macam dekat tulisan ni. Tapi under mikroskop, rupa dia jadi macam ni. Okay, di mana image ini kita katakan apa? Under mikroskop, image ini jadi, ni kecil, this one besar. So, larger. Selain daripada larger, apa beza lain yang you nampak dekat slide E ni? Yes, very good. It is inverted. So, itulah outcome yang kita nak bezakan. So, ini kalau lah guna 10 times. Agak-agak kalau 4 times, E ni macam mana? Sama juga. Dia akan jadi macam ni lah. You kena lukis nanti. Tapi pakai pensel Okay. This one besar. This one mesti kecil sikit. Tapi masih lagi lebih besar daripada yang naked eye. Okay. Dan juga dia adalah terbalik. Terbalik dia yang Madam kata sebelum tu let's say ini E yang sebenar. Okay, untuk under mikroskop dia akan mirror image dulu. Okay, so kalau mirror image dia jadi macam ni. Okay, then lepas tu dia terbalik. Itu sebab dia akan jadi macam ni. Tapi janganlah lukis dalam bentuk garisan macam ni. Bila under mikroskop dia akan jadi larger, dia akan jadi tebal. Tapi dalam lukisan, untuk sains punya lab report, you tak boleh warnakan. Yang ni you nampak hitam. Okay, this one you tak boleh lorekkan. Okay, just biarkan dia ruang kosong macam ni. That's it. Okay, itu adalah cara untuk you lukis. Itulah e-prepared slide yang kita nak tengok. Okay, yang kedua adalah untuk cross-thread. Okay, untuk cross-thread ni, actually dia nak suruh you observe berkaitan dengan image under microscope ni macam mana dia punya layering. Okay, susunan dia. Okay, contoh you tengok guna naked eye. Warna apa paling atas? Ni. Naked eye. Warna apa paling atas? Warna apa? Biru ke? Biru ke? Okay, biru. Blue. Okay. Bawah biru siapa? Merah kan? Betul? Last sekali yellow. Okay, under microscope. Okay, ini contoh under microscope. Yang ni yang 10 times lah. Okay, ini sebenarnya yang 4 times. Actually, kalau naked eye dari segi layering, kalau naked eye you nampak macam ni, under microscope pun susunan tu you akan nampak sama. Bezanya, macam 10 times ni kita nampak lagi 3-3. Tapi semakin tinggi power dia, kita akan lebih nampak yang paling bawah ini paling ketara. Tapi ni taklah sebab 10 ni masih low power lagi. Kalau guna 40, kita akan nampak yellow ni yang kita nampak jelas. So dari segi layering, okay, dia sama dengan naked eyes. Okay, how about ruler? Ruler ni sebenarnya you nak tengok apa? Okay,
Bila you tengok menggunakan lens 4 times dengan 10 times, bilangan garisan ruler yang you nampak, yang ni betul lah ni 40x ni adalah actual magnification. Actually yang ni yang menggunakan 4x, yang ni yang menggunakan 10x. Okay, apa yang you nampak? Okay, apa yang dia nak tengok ni? Ini yang kita belajar minggu lepas, kita sebut sebagai field of view. Okay. Okay, field of view ni apa? Medan penglihatan. So, menggunakan lens 4 kali scanning objective lens, actually, bila you tengok atas mikroskop tu, you akan nampak medan yang luas. Walaupun saiz dia kecil, tapi you nampak kawasan yang luas. Contohnya kalau ruler, kita boleh nampak 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm. So, ada 4 garisan yang boleh nampak. Okay, cara dia macam mana? Ruler ni, kita letakkan sebagai diameter. Okay, dia berada di tengah. So, kita letak garisan. Salah satu daripada garisan ni pada paling tepi medan penglihatan kita. So, berapa garisan kita boleh nampak? Kalau dalam ni, contohnya, dia boleh nampak lebih kurang 4.1 mm. Menggunakan objective lens 4. Walau bagaimanapun, bila kita tukar kepada lens 10 iaitu low power objective lens, you takkan nampak dah 4-4. Garisan tu you akan nampak semakin tebal dan bilangan garisan yang you akan nampak lebih kurang 1 ataupun 2. Dia sebenarnya tak tepat gambar ni. Nanti kejap lagi kan masa lukis mana lukis. Yang betul. Garisan ni sepatutnya dia kena letak betul-betul kat tepi ni. Dan biasa you akan nampak satu sahaja garisan. Dekat tengah-tengah. Apa yang dia nak buktikan? Bila power semakin meningkat, you punya medan penglihatan tu jadi semakin kecil. Walaupun image tu jadi semakin besar. So itu nanti you kena buat conclusion lah. Berdasarkan dapatan kita. Walaupun tak buat. So inilah sebenarnya kalau you masuk dalam makmal, you kena buat. So untuk menghayati proses ini, jom kita tengok video yang cikgu ni buat. Kod-kod lah sebenarnya ada orang tak tengok. Okey. So sekarang nampak apa? Medan buka apa sekarang? Apa benda ni? Pandai. Okey, Medan ambil contoh je lah Okey, Medan ambil kelas 3 ni. Okey, kalau kelas 3 bahan-bahan tutorial nanti Madam Salihatun masukkan lah. So Medan ada letak practical SEM 1. Okey, kalau dua kelas Medan yang lain tak adalah perkataan practical ni. Jangan pelik pula. Okay, so ini Google Classroom. So you all, kalau you all log in, buka ataupun kalau dekat phone, you boleh install Google Classroom tu selain dekat komputer supaya dia senang, dia appear. Tapi account ni lah, actually account ni you boleh tukar-tukar. Macam saya, awak tengok, saya ada 2 account. Okay, kalau ni saya pilih lah account ni, barulah dia keluar Google Classroom account ini. Alright, so nanti you all akan, bila you all pergi kat kelas you all ni, contoh kelas kan, you all dah biasa ke? Ada tak yang tak biasa? Yang tak biasa cuba angkat tangan. Okay, dia akan keluar banyak-banyak kelas lah. Kalau you ada banyak kelas. Kelas-kelas yang lama, yang kat sekolah. Okay, kalau rasa dah tak nak guna, you boleh klik 3 titik ni. Okay, kalau kelas tu you yang buat, you boleh archive kan. Okay, archive kan ni maknanya dia tak delete. Dia tak appear je kat sini. Okay, you boleh restore balik. Tapi kalau kelas yang you join, contohnya macam ni kan, group ni saya join. You boleh pilih untuk unenroll. Tapi bila you unenroll, apa je maklumat yang di-share dekat situ, you dah tak dapat lah. Maknanya you dah tak join kelas tu. Okay, itu kalau tak nak pening-pening. Kalau tak okay je, tak ada masalah. So, you akan nampak kat sini dan dia akan klik join class. So, kena join lah. Okay, contoh, apa yang akan ada dalam setiap kelas. Untuk praktikal dengan Madam. Okay, so semalam Madam dah buat announcement. Okay, greeting untuk you all. Ada orang balas dah kat Madam, thank you. So, dia tak campur 3 kelas. Ini special, setiap kelas 1 GC group dia. Tak bercampur lah. Okay, dalam classwork, untuk praktikal, okay, sekarang ni saya dah share je. Walaupun kelas 3, mungkin Madam Salihatun dah share. Saya letak je official document di mana kurikulum yang ada kat Wakelet tu pun ada dekat sini. Okay, dan beberapa maklumat berkenaan tugasan. Okay, dan yang ni lah, yang praktikal hari ni, eksperimen 1 ni, ini bahan-bahannya. So, bila you klik, okay, bila simbol ni, ini sebenarnya dia jadi tugasan kepada you all tau. Okay, bila you klik, ni display cikgu tau. Display you all lain sikit.
So, pergi kepada view assignment. Jangan tengok kat sini je. Nampak tak? Untuk kelas ni ada 21 saya assign. Padahal kelas ni ada 23. Maknanya ada 2 orang belum approve lagi untuk join kelas saya. Okay, so view assignment. Bila you pergi pada view assignment, kalau keluar ni jangan takut pula. Okay, dia ada 2. Ini student work untuk saya view. Okay, you pergi pada bahagian instruction you all lah. Okay, biasa saya akan tulis kat sini, ini learning outcome dia, apa you kena buat, submit sebelum bila. Ini yang saya sebut tadi untuk yang masuk lambat. You akan submit lab report dekat sini. Tapi lab report yang telah ditanda. Habis lab hari ni, saya akan bagi you masa untuk you buat. Isnin depan kita tanda sama-sama. Ini mark allocation untuk setiap part. Ni kejap kita akan detailkan. Kat sini dah ada pre-lab ni yang hari tu lah. Kalau siapa yang terlepas hari tu nak download balik. Okay, ini adalah cover lab report. Okay, perlu disertakan. Kalau tak nak print tak apa, you edit secara PDF. Pastikan ada, you tick supaya saya boleh tulis markah. Ataupun you all pun akan tulis markah you all kat sini. Secara digital ataupun kalau you boleh print secara real. Okay, kalau tak boleh print jangan paksa. You edit je. Boleh edit dekat phone tu. Okay, pakai pen ke, pakai apa-apa. Okay, ini video juga saya akan letakkan biasanya. Okay, kalau next time, untuk minggu depan, okay, kejap lagi saya akan buat untuk eksperimen 2, saya akan letak video dan Google Form yang saya bagi lepas you tengok video tu, dalam ni juga. So, siapa yang tak jawab, saya boleh tahu. Okay, alright, so kita tengok video. Okay, so bila macam ni, you open dekat YouTube lah. Sekejap Okay, ini yang cikgu tu buat dan kita try hayati kejap dalam masa berapa minit ni. Line saya tak kuat ke? Sekejap ya. Boleh dengar ke? You all boleh dengar? Boleh nampak? Okey, kita tengok sama-sama. Nanti madam pausekan untuk kita tengok. Nah, kita bincang sikit-sikit apa-apa. Sekejap ya. Padanlah, madam punya hotspot dah disconnect. Sekejap saya connect balik. Padan slow. Sebab kita orang punya Unify dekat sini, Unify Lite ni ada problem kat gambar ni sekarang. Okey. Tak masuk. Okey. Okey. Okey, ini apparatus yang diperlukan lah. Kalau ikut compound microscope dengan 3 slide tu. Okey, kita nak handling microscope, obtain accurate image dan nak kira magnification. Okey, prosedur yang macam madam sebut tadi lah. Tengok cikgu tu buat. Okay, ini yang you patutnya buat dalam makmal lah. Uncoil the wire. Okay, plug.
Tapi sebelum you switch on, kena pastikan light paling kurang dan cahaya tu pun paling kurang. Okay, itu lens 4 yang paling kecil. Okay, letakkan slide. Ini slide ruler dengan slide E. Biasanya dia letak pada satu slide. Okay, letak kat tengah-tengah. Stage dari yang paling bawah kita akan naikkan paling tinggi dulu. Okay, guna dua-dua mata. Okay, turunkan sikit-sikit coarse adjustment knob. Dan kita akan nampak huruf E tu macam tu under mikroskop. Okay, itu under 4 times. Okay, dan tukar kepada lens 10. Okay, adjust balik kalau dia blur. Sama juga kita pakai coarse focus knob. Fine tu sikit-sikit je. Nampak tak beza image dia? Lebih besar tapi masih lagi terbalik. So, untuk next, kita akan tengok pula transparent ruler dan cross thread. Okay, ini image yang madam kata. Okay, contohnya garisan ni, kita akan letak di diameter. Apa yang kita nampak ni. So, ini antara yang kita kena lukis lah nanti. So, let's say garisan ni, satu kita letak pada hujung medan penglihatan kita dekat mikroskop tu. So, ini yang kita nampak kalau menggunakan 4 times objective lens. Ini gambar yang lagi proper daripada gambar yang madam ambil tadi lah. Manakala bila kita tukar kepada yang 10, sama juga satu garisan kita letak paling tepi. So, nampak tak? Kita hanya akan nampak satu. Ini membuktikan, okay, as the magnification, okay, magnification increase, okay, kita punya field of view ni bertambah ke berkurang? Medan penglihatan kita bertambah ke? Bertambah luas ke bertambah kecil? Bertambah kecil. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat dari sini, yang you boleh tulis dekat bahagian discussion nanti, as magnification increase, the field of view. Ingat untuk ruler ni field of view akan decrease. Sebab tu daripada kita nampak luas ni, kita akan nampak lebih kecil kawasannya tapi lebih fokus. Image-nya lebih besar. Okay. Ni yang benang. Okay, dalam makmal kita benang sebenarnya warna pink, green dengan yellow. Okay, kalau 4 dengan 10, actually kita akan masih lagi nampak turutan tu sama dengan naked eye. Macam yang you all sebut tadi lah. Kalau yang ni apa? Yang paling atas. Yang ni obvious ni. Nampak ni. Tapi untung sikit. Kali ni lagi nampak. Kalau dalam makmal selalu semua nampak hitam sebab dia tak adjust cahaya. Okay, warna apa paling atas? Hijau, tengah-tengah. Yellow, betul, kuning. Bawah sekali tu warna apa tu? Pink ke, purple ke kan? Betul. So sebenarnya guna mata kasar pun okay, tetap sama. So yang kita boleh conclude daripada expected result ini ialah okay, using naked eyes ke ataupun under microscope ke, the position ataupun the layering of image tu, katalah kita tengok sel kan, sel pipi ada beberapa lapisan. So turutan sel tu sama, dia tak inverted. Berbeza dengan image tu. Image dia terbalik. Tapi susunan tidak. Okay, next apa? Adalah yang eksperimen satu lagi lah. Magnification. Okay, this one tak adalah buat apa pun. Dia lebih kepada nak fill in table tu. Okay, macam mana nak kira? Minggu lepas kita dah ajar. Kita akan darabkan power of objective lens dengan power of ocular lens. How to do? Contoh dia bagi contoh lah ni. Ocular lens 10. Objective lens 4. So kalau nak calculate, guna formula. Darabkan. 4 darab dengan 10. Okay, 10 ni power yang biasa untuk mikroskop dekat college kita. Tapi ada je mikroskop lain, ocular lens dia mungkin power yang berbeza. Itu yang ada dalam kita punya lab manual tu. Nanti kejap lagi kita fill in lah. Okay, ni yang you all kena buat dalam result nanti. Dalam result dia akan bagi table ni. Okay, jap, madam pause. Okay. So, memang ada satu je. Dia bagi ocular lens powernya 10. Okay, tak perlu buat jalan kira dia. Okay, so you just fill in the table. Tapi you kenalah buat table ni. Kena draw the table macam ni. Dalam bahagian result nanti, berapa kuasa. Actual adalah hasil darab ocular lens dengan objective lens. Penuhkan. Nanti dapatlah markah dekat bahagian result.
Okay. So dalam bahagian result nanti apa yang you kena buat? Ada 7 benda. 6 ni adalah drawings. Ni nanti madam akan terangkanlah semula. Okay. Pertama mestilah berkaitan dengan gambar rajah E. Under 4 times dengan 10 times. Tapi ni dia buat actual magnification. Ruler tadi. Nak kena lukis macam yang you nampak tadi. Dan juga thread tadi. Lukislah makin besar tapi kita akan labelkan position warna dia tu. Okay. Ada 6 gambar nak kena lukis. Dan dekat bahagian satu lagi eksperimen 1.3 you kena draw table tu. Okay. So benda ni kena ada dalam result. Dan untuk part discussion, okay ni tak apa. Yang ni madam akan tunjukkan kejap lagi. Alright, kejap saya escape. Alright. So this one settle. So kalau nak tengok balik, okay, actually benda ni ada je dekat GC. Saya letak juga sebagai bahan. Untuk yang next pun akan ada. Cover lab report pun kalau tak jumpa cari kat Telegram ada juga kat sini. Okey, kalau you perasan kat sini saya dah bagi tahu dah part mana yang nanti akan mendatangkan markah untuk setiap lab report, termasuklah masa you punya practical test nanti. Kenapa nak kena buat ni madam? Kita orang kat rumah takkan nak kena buat lab report, dah lah tak buat. Okey, actually kat rumah pun inilah dia pengalaman madam akan bagi macam ni, bagi kita tengok sama-sama, dapat rasa juga walaupun orang kata feel tu kurang sikit. Okay, dan madam kena train you all. Untuk setiap lab report, bahagian yang akan diberi markah 4 benda ni sahaja. Result, discussion, question and answer and conclusion. Walau bagaimanapun, you akan kena buat format lab report yang lengkap. Dan biasa dalam Google Classroom ni, untuk setiap eksperimen, madam akan buat macam ni lah. Dah bagi tahu dah berapa markah untuk setiap part. So, ini yang guide you ke arah apa yang you kena buat. Okay. So, now madam buka balik yang ni. Okay. So, inilah contoh apa yang you kena lukis. Ni nanti kejap lagi kan madam export juga. Madam letak juga kat Google Classroom. Madam share juga kat Telegram. Okay. So, untuk scientific drawing ni, okay, untuk result you tadi 6 yang kena lukis tu ini dia. Madam dah buat ikut turutan dah. So, to obtain accurate image, yang pertama ialah you kena lukis image E, prepared slide under 4 times objective lens. Apa yang madam tulis ni? Ini merupakan dia punya title. Ni semua ni, inilah title. Dan dalam melukis gambar rajah biologi, bila you kena buat lab report, kalau ada 6 gambar, maknanya you kena ada, ini apa ni, kertas yang kosong ni, kertas A4 putih. Okay. Untuk gambar rajah bio, memang kena pakai A4 yang putih dan memang hanya boleh 2 gambar sahaja dalam satu keping. So means for this lab report, walaupun tak kena submit dekat madam secara real, you kena ada 3 keping ini. Okay. So apa yang perlu ada, you kena kotakkan macam yang madam buat ni. Okay. Dan figure 1.1. Okay. Tak boleh lah 1.1 je, tulislah tajuk ni. Okay. Image of E prepared slide under 4 times objective lens. Tulis lengkap-lengkap. Okay, then let's say you tengok sekarang ni image tu adalah under 4 times objective lens. So, actual magnification dia kat sini, you kena tulis lah. Contohnya kalau kat sini, sekejap saya nak tukar jadikan warna kelabu lah sikit macam pensel. Okay, so kat sini, maksudnya dia adalah 40x. Sebab actual magnification. Kalau yang kedua ni, kita tulis image E prepared slide under 10 times objective lens. So, actual magnification dia dah tulis siap-siap 100x. Okay, apa contoh penulisan yang salah? Okay, contoh you tulis 4x. Salah. Sebab 4x ini adalah dia punya kuasa ocular lens sahaja. Ataupun you buat 4x kali 10x. Ini pun salah. Okay. Selain daripada yang ni, you boleh tulis satu lagi. Tapi saya tak suka sebab bila dah tulis actual magnification, tulis 40x besar. Kalau you tulis 40 saja, you nampak skrin saya lagi kan? Okay. Kalau 40 sahaja pun salah. Okay ya anak-anak? Kalau 40 sahaja pun salah.
Dia memang kena 40x. Kalau 100x lah, samalah apply. Benda-benda ni salah untuk actual magnification. Dan title dan juga actual magnification ni biasanya akan bagi you satu markah untuk diagram. Kecuali kalau markah dia besar, dia akan separate marks. Kalau macam ni, kita ada banyak gambar nak kena lukis, total markah untuk gambar ni 12 ni adalah 12 markah. So, setiap satu gambar 2 markah. So, markah yang pertama adalah title and magnification. So, untuk gambar, wajib lukis. Lukis guna pensel. Lukis jangan pakai pen. Okay, contoh, kalau E tadi, yang kita nampak, okay, macam mana kita nampak? Kita nampak dia terbalik kan? Okay, kalau 4 times mungkinlah you lukis kecil sikit. Macam ni. Perlu ke lukis bulatan dia tu tak payah. Tapi kalau yang 4 times, mungkin lebih besar. Adalah beza. Kalau tak ada beza, tak dapatlah markah. Ini membuktikan yang you faham. Okay? Apa kesalahan besar dalam melukis gambar raja? Okay, gambar raja biologi no shading. Okay, dan juga no sketching. Apa maksud sketching? Yang you lukis macam gambar portrait tu. You buat macam contohnya lepas tu nak warnakan, lorikkan, ni salah. Okay, dia kena clean dan mesti draw using pencil. Okay, jelas tak untuk cara nak lukis gambar raja? Boleh? Alright, so itu yang untuk E lah. Okay, E settle. Itu je nak kena lukis, tulis title yang betul, settle satu keping. So, 1 dan 2. Okay, next. Kalaulah untuk yang kedua ni, cross thread tadi. So cross thread tu tadi, you boleh lukislah benang tu. Alamak. So saya duplicate lah kot. Nanti kan you pening. You mesti nak tengok balik kan ni kan? Duplicate page. Nak tiru ya. Okay. Yang keempat ni, kejap saya duplicate satu lagi. So saya ajarlah lukis. Okay, so mungkin saya akan habiskan lab ni dalam pukul 9. So, you ada sejam lagi, you boleh terus prepare lab report tu. So, you buat dalam masa bayu juga. Saya cuba supaya tak payahlah lama sangat, you boleh terus buat. Kejap-kejap. Apa saya buat ni? Saya nak page ni. Ya. Okay, ni page 4. Okay, saya padam Okay, so kalau yang gambar rajah yang seterusnya, jangan risau yang tadi tu dekat page sebelah. Kayak risau kan. Okay, sama juga magnification dengan dia punya ni sama. Kita fokus pada gambar apa yang you nak kena lukis untuk gambar. Okay, sama juga gambar masih lukis dekat kertas A4. Okay, yang dah digaris. Okay, kita nak 1.3 dengan 1.4 ni. Benda kita lukis. Okay, bila cross thread, you tak perlulah pakai pen warna. Dalam bayu ni dia kompleks macam tu. Senang tu macam ni position dia you tengok. Kalau under 4 mestilah benang tu nipis sikit kan. 1 2 you lukislah cantik 3. Mana yang paling atas? So ni tadi 4 times. Yes. Okay. So you labeling lah. Labeling mesti pakai pen. Okay. So let's say this one. Mana yang belum? Dah this one. Okay, bila you label, pastikan garisan untuk label ni, ni Madam freehand pakai pembaris, boleh pakai pensel, boleh pakai pen, tak ada masalah mana-mana. Tapi kalau saya garisan, lukisan, pensel. Tapi saya susah lah ni nak bezakan. Okay, so let's say you kata yang paling atas, katalah ni you tulis betul-betul lah red, yellow, apa tadi, blue. So pastikan yang ni pun beza dia adalah pada kebesaran dia lah. Kalau sama tak jadilah. Okay, buat besar sikit. Dan labelkan juga. Cukup. Macam tu je. Ini belum. Tapi dia kena betul lah ni apa yang tipu. Tengok yang ni macam ni.
So labelkanlah blue. Ni tak tepat sangat lah. Jangan tiru direct maknanya dia kena rupa dia tu kena betul. Okay. So ini yang kedua. Okay. Dan ini adalah untuk image 1.3 dan 1.4. Okay, sekejap. Kalau Madam tak tekan save ni sekarang, nak export kat korang kan? Dah hilang. Alright, so seterusnya, okay, this one. Okay, untuk yang transparent ruler ni ya, kena buat bulatan tu. Sebab kalau tak buat bulatan tu, kita tak nampak lah dia punya garisan tu kita sandarkan kepada apa kan. Okay, jadi dalam kotak, kalau you tak nak buat kotak ni pun tak apa, nak buat kotak ni pun tak apa. Okay, you buat satu bulatan besar lah. Okay, sekejap, dia buat bulatan lah. Sabar je lah benda ni. Jadi sebenarnya kalau yang ni, you tak nak buat kotak tu, you buat bulatan je pun okey. Okay. So this one, medan penglihatan kita memang bulat ni. So berapa banyak yang ada dekat sini. So kalau saya suka buat, ini katalah diameter dia kan. Ini tengah dia. Okay, so garisan pertama kat sini, you tengok balik gambar rajah video tu. Okay, you buat 1, 2, 3, mungkin 4. Tapi garisan ni sama panjang lah. So ini yang 40 times. So kalau yang 10 times ni actually sama juga, kita jadikan pembaris tu sebagai dia punya tengah. Ni tak tengah sangat ni. So bila you nampak ni yang pertama, okay, so biasa garisan yang ni you akan nampak lebih tebal. Okay, yang ni satu lagi. Buat macam ni je lah. So maknanya ini adalah garisan yang sebenarnya 1mm tu. Kalau you nak label, you lukis ini 1mm. So kalau yang ni, you buat macam ni. 1mm. So satu lagi garisan tak nampak sebab medan penglihatan tu dah semakin mengecil. Itu je lah 6 gambar tu. So this one is for, this one tak payah lorek juga. Buat macam garisan. Garisan ni pun akan jadi tebal kan. Actually kan garisan yang bawah ni kan. So ni padam betul-betul lah. Sekejap. Saya buat betul-betul. Kang-kang pening pula anak madam. Sekejap nah. Okay, so kalau macam ni, contohnya dia akan nampak, garisannya akan nampak tebal lah. Okay, so ini kita boleh label sebagai 1mm. Tak perlu lorikkan. No shading juga. Kalau this one, you boleh buat, boleh juga nak buat garisan macam kecil sikit lah. Sebab bila under mikroskop kan kita memang nampak dia lebih tebal kan. Tapi no shading. Ingat untuk dua ni, jangan shading. Okey, ada soalan untuk bahagian untuk drawings ni. Macam mana nak buat untuk 6 gambar. Okey, so dah 3 kertas A4 lah. Okey, untuk bahagian, lupa. Kalau benda-benda yang melibatkan gambar, biasanya bahagian atas ni kita tak tulis result. Kita akan tulis observation. Sebab image yang kita nampak tu adalah berdasarkan pemerhatian. Betul? Okay, so pemerhatian, so dia adalah observation. Tapi kalau macam part ini eksperimen 1.2 ada 6 gambar dan satu lagi untuk dapat 13 markah ni ialah eksperimen 1.3 magnification ni, tak payahlah salin this one. Terus buat kepada this one. Tapi untuk table 1.1 ni, atas dia tulis result. Sebab apa result? Sebab ini adalah lebih kepada dapatan yang bukan kita observe. Kita calculate, kita catat. Okay, so untuk result ni tak payah salin yang lain-lain ni, tulis eksperimen 1.3 magnification. Okay, salin tajuk table ni, salin table ni dan lengkapkan. Empat jawapan you all ni betul, dapatlah you all 1 markah. So macam mana dapat jawapan ni? Tadi yang kita dah tengok, dah harapkan. Okay, so itu bahagian result. Okay, selepas result, biasanya you akan kena buat discussion. So this one pun nanti madam dah, bila madam export,
Okay, so you all akan dapatlah refer kat sini. Ini kena cari sendiri. Okay, kat mana nak cari? You boleh cari dekat internet. Okay, you boleh cari dalam buku rujukan. Kalau saya tengok ada yang tanya saya, dia ada buku Campbell, abang kakak dia dulu kat rumah. Boleh tengok. Atau apa-apa buku yang bersesuaian. Tak ada, boleh cari kat internet. Tak ada masalah. So, untuk dapat 5 poin ini, tak perlu tulis panjang lebar, 3 muka surat. Kita pun you yang nak tanda nanti. Yang penting saya nak, dalam lab ni, kita dah belajar minggu ni dan minggu lepas. Apa correct way of handling microscope? Masa nak handling microscope, apa benda yang betul untuk kita pastikan? Okay, dan apa precaution step yang kita kena ambil? Contoh precaution step yang bila you holding microscope, you kena pegang pada bahagian arm dan base. Itu precaution dan correct way juga. Bagi 3. So, biasanya untuk bahagian discussion, take note, you have to write in short paragraph. Apa maksud short paragraph? Okay, you akan tulis dekat test pad. Okay, so short paragraph ni biasanya dia tak lebih daripada 4 ayat. Mungkinlah this one 1 paragraph. Ni 2 ni sebab dia 1 point 1 point, 1 lagi paragraph. So ada 2 je short paragraph. Dan paragraph bukan dalam bentuk point. Antara paragraph dengan paragraph selang 1. Kenapa kena ajar macam ni? Sebab nanti bila you nak ujian practical test, benda ni akan matter. Format you. This is the right format. Even though you all tak ada faham matematik, benda kena ajar yang betul. Okay, masuk PST nanti pun macam ni juga. Okay, SDS nanti. So, selain ini 3 point, dah siap bagi tahu dah berapa point nak. Then, madam nak you describe apa yang you dapat daripada eksperimen yang kita buat maya ni. Macam mana image E under microscope. Buat 1 ayat statement. Ataupun kalau you rasa jawapan you ni dah pendek sangat, buat je jadi 1 short paragraph untuk semua ni. Okay, image under microscope macam mana? Kita conclude dah tadi. Image E, larger and inverted. Buat ayat lengkap. Jangan larger and inverted je. Buat ayat. Okay, image E seen under microscope is larger and inverted. Dapat dah markah untuk discussion ni. Relationship between field of view of transparent ruler and image seen under microscope. In terms of field of view tadi kita kata apa? Kita tengok under 4, kita tengok under 10. Apa kita nak conclude ataupun nak explain ataupun nak ulas dekat bahagian discussion ni? So kita akan kata relationship tu as magnification increase, the field of view akan bila kuasa meningkat, meningkat ke, decrease ke, increase size tu, field of view. Decrease. Itulah dia 2 madam dah bagi dah, 3 ni cari. Okay. So kalau nak backup point, nak tambah sikit, 3 ni nak tulis 5, tak ada masalah. So ini antara cara biasanya dalam you punya ujian nanti pun kita akan bagi apa yang you kena buat. You akan cari yang you letak dalam tu. Tapi jangan tulis terlalu panjang. Tak ada orang nak baca. Dan benda tu akan jadi macam kita just salin je, kita tak faham pun. Yang penting kita faham apa yang kita tulis. Right? Dan you akan ada, kat sini dah mencabar sikit. So, kalau you all nak salin soalan, dialu-alukan untuk you refer balik. Kalau tidak, pastikan you tulis question ada 10 soalan. Dia ada part A, part B. Tulis part A apa? Nombor 1, tempat kosong ni apa jawapan dia? Minggu depan kita bincang. Nombor 2 ni apa jawapan dia? Atau kalau you nak salin, gariskan kawasan jawapan. So, setiap satu tempat kosong ni ataupun yang soalan ni left ke right ke, top ke apa ke, tulis jawapan dia atau salin balik. Okay, question and answer ada 10 soalan. Part A dan part B. Okay, cuma yang part B ni dia ada A dan B lah, nombor 5 ni. Tapi dia dikira 1 markah. Baca betul-betul. Okay, dan untuk part conclusion, biasanya bila kita nak buat conclusion, kita akan refer balik kepada kita punya objektif. Okay, so objektif kita ada 3. Tapi yang mana yang you buat dalam makmal, itu yang kita akan conclude pada bahagian conclusion. Macam contoh, handle microscope properly ni, kita tak akan conclude. Sebab itu adalah manipulative skill, bukan dapatan kepada eksperimen. Apa yang kita conclude dalam lab report adalah dapatan kepada eksperimen. So contoh, to obtain accurate image, apa kita boleh cakap? Image under microscope yang macam mana? Dan macam mana calculate actual magnification? Yang ni kita boleh conclude. So, kita akan jawab objektif 2 dan objektif 3. Objektif 1 tak perlu. You dah cerita dalam discussion. So, ini contoh cara nak buat conclusion.
Okay, sorry. Okay, untuk conclusion, so ini madam dah bagi idea dah. Okay, contoh, untuk jawab image under microscope tu macam mana? Dia 2 point lah sebab dia 2 objektif. Mana-mana ayat ni pun betul. Sama ada you nak kata image seen under microscope are larger than object, and then the object and inverted object ni maknanya naked eyes lah. So, ataupun you nak kata pasal field of view tadi. Itu dua benda yang kita buktikan. Mana-mana satu. Okay, tapi untuk jawab actual magnification punya cara calculation, jangan actual magnification can be calculated. Nak calculate macam mana? Bagi tahu by multiplying, darabkan apa dengan apa. Saya ada yang nak tanya, madam, report kena English ke? Pakai English. Tapi simple English, everything is guided, ada dalam manual, ada dalam yang notes yang madam buat ni. Dan jangan lupa part yang terakhir adalah references. Okay, sebenarnya dalam lab report you, kalau you perasan tadi yang kita bincang ni adalah part ni je. Okay, result, discussion, question and answer and conclusion. Tapi ada 3 benda ini, okay, walaupun tak ada tapi dalam report you mesti ada. Walaupun tak ada markah, tapi kalau tak ada you akan kena potong markah formatting. So, this is your cover. Okay, inilah cover yang madam kata. You edit lah secara PDF. Okay, untuk attach dalam lab report masa you submit. Untuk you tulis markah kat sini nanti. Saya akan tengok markah per kat sini. Biasanya untuk lab report you ni memang setiap lab report per 30. Okay, dan tolong isi nama you, nombor matrik semua-semua ni. Kalau tak ada printer, isi secara maya. Dekat internet kan boleh edit-edit kan. Okay, edit PDF tu. Okay, pakai, tandakan ikut eksperimen mana. Okay, bila you tanda minggu depan, isi markah you all dekat sini. So you upload this one juga untuk submit lab report dan upload yang you dah siap tanda tu. So lab report, okay, bahagian yang bukan lukisan, title, objektif, okay, bahagian this one sampai this one, okay, you tulis dekat test pad. So maknanya dekat test pad you ada title, ada objektif. Okay, observation kita tak adalah kat test pad. Okay, yang 1.2 mestilah dekat A4. Tapi bawah dari objektif you boleh buat result 1.3. Tulislah result 1.3, lukis table tu. Okay, kalau test pad boleh guna depan dan belakang. Ataupun kita nak cakapnya both page. You boleh guna depan belakang. Okay, boleh guna both page. Kalau A4 one-sided only. So, untuk eksperimen ni memang kena 3 keping. Tapi kalaulah tak ada, kita apa? Pastikan sebelum practical test tu je nanti. Kalau ada, biasakan. Madam bagi tahu yang betul. Tapi dalam kekangan sekarang, takkanlah you nak bahayakan diri you semata nak pergi cari pula. Okay, tapi sebenarnya you wajib tahu kalau drawings mesti guna kertas A4. Tapi kalau dalam kekangan sekarang tak ada, pakailah apa yang ada tapi guna format yang betul. Cuma you kena tahu, A4 mesti guna untuk lukis. Okay, so ikut turutan ni lah. Okay, bila dah siap result, baru lepas result tu discussion. Okay, barulah question and answer. Jangan lompat-lompat. You rasa nak buat question and answer dulu, you buat question and answer. Okay, conclusion dan reference. Okay, madam ada sediakan juga. Okay, cara buat reference. Okay, so books ni saya rasa kalau you ada dekat rumah, biasanya kalau yang ada abang kakak yang pernah guna, okay, boleh carilah kod-kod pasal mikroskop ni ada. Tapi you kena ingat okay, untuk reference kita tak masukkan lab manual dan lecture note tu sebagai reference you. Tak boleh. Itu memang rujukan sahaja. Walaupun you ambil dalam tu, you tak boleh kod dia sebagai references. You kena cari other source. Contohnya website. Okay, dan bila website, saya rasa yang ni lah yang paling fleksibel untuk you guna sekarang. Okay, kena tulis retrieve at, salin alamat dia. Apa dia? Dan buat kurungan tarikh you tengok benda tu. Bila? Ini cara nak menulis reference menggunakan online. Kita biasakan 1 atau 2 references. Okay, tapi ingat, lab manual, you boleh tengok lab manual, ambil jawapan kat situ. Boleh ambil jawapan dekat lecture note. Tapi tak boleh tulis dia sebagai reference. Sebab kita punya lab manual dan lecture note tu itself pun kita buat dari buku rujukan international. Dan buku tu tak ada penulis sebenar. Itu adalah nota hasil rekaan kami je. So tak boleh dijadikan
references. So itulah dia cara nak tulis kita punya apa namanya? Macam mana dia nak stopkan ni? Okey, kejap. Okay, so saya nak stop dulu recording.